Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk uh, subjek akhlak tahun 5. Baik, pelajar boleh buka muka surat 31. Kita tengok tajuk kita unit 4, ikhlas. Tajuk kita ialah sifat ikhlas. Baik, kita tengok dulu pada perbualan dekat bawah tu antara ustaz dengan Faiz. Kita tengok ustaz tu cakap dulu. Baik, Faiz, kamu hendaklah sentiasa ikhlas dalam amalan. Faiz pun jawab, baiklah ustaz, apakah pengertian ikhlas itu? Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Oh begitu. Adakah Allah menyuruh kita ikhlas dalam beramal? Ya Faiz, Allah sangat suka orang yang beramal dengan ikhlas. Terima kasih ustaz, saya akan mematuhi nasihat ustaz. Baik, dekat sini kita dah boleh nampak sikit apakah gambaran, apakah pengertian untuk ikhlas ni. Baik, buka muka surat sebelah supaya kita lebih jelas apakah maksud ataupun pengertian ikhlas ni sebenarnya. Baik, ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Maknanya kita buat apa sahaja amalan kita ini, niatkan dalam hati kita, aku buat ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita niatkan selain daripada Allah Ta'ala, amalan kita itu pertama tidak diterima Allah. Kamu solat, saya solat ni sebab ibu dia suruh. Nampak, saya solat ni sebab nak tunjuk kat kawan-kawan. Saya solat ni sebab kejap lagi saya nak up dekat saya punya Instagram, saya dah solat. Semua itu bukan kerana Allah, dan Allah tak akan terima amalan yang bukan kerana Allah. Baik, kita tengok dalil ikhlas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Baik, ini dalil untuk sifat ikhlas. Jadi perlu ingatlah surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Baik, tengok muka surat sebelah. Kita nak tengok pada ciri-ciri ikhlas. Maknanya apakah tanda-tanda ataupun orang kata apa yang perlu ada pada orang yang nak dapatkan sifat ikhlas. Baik, yang pertama, melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah. Ni Ustaz dah bagi tahu tadi. Segala perbuatan kita, semua kita perlu niatkan hanya kepada Allah. Sebab tu dalam solat, kita baca usolli fardu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Segala perbuatan kita semua kena kepada Allah Ta'ala. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, amalan kita tidak akan diterima. Baik, kedua, tidak mengharapkan balasan. Kita buat perkara baik yang kerana Allah ini, maknanya jangan harapkan balasan. Nampak, kamu sedekah, kamu harapkan, ya Allah, aku dah sedekah ni supaya aku cepat kaya lah balik. Tak boleh. Kita sedekah harapkan keampunan Allah. Kita mengharapkan benda dunia tak akan dapat. Sebab sedekah ataupun amalan ini semua kita sedekahkan atau kita berikan kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita bagi kepada orang-orang yang susah. Semua itu sebenarnya untuk diri kita juga. Sebab tu kita tak boleh mengharapkan balasan. Oh, kita tolong orang ni supaya orang ni tolong kita balik. Kalau kita niatkan kerana Allah Ta'ala, kita buat itu ikhlas. Kita, walaupun orang tak bayar kita nak tolong juga. Nampak? Itu sifat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ketiga, tidak menunjuk-nunjuk. Kamu pergi dekat masjid atau surau, kamu nampak ada tabung, kamu masukkan duit secara senyap-senyap. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu berapa yang kamu sedekahkan, berapa yang kamu letak, tapi Allah Maha mengetahui. Tak payah tunjuk-tunjuk ke orang, tak payah tunjuk, hari ni saya nak sedekah RM10 dalam tabung, tak payah bagi tahu pun. Itu kalau kita tak bagi tahu, itu lebih ikhlas. Baik, yang keempat, tidak menceritakan kepada orang lain. Segala perbuatan baik kita tak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Nampak, kamu baru lepas sedekah, kamu baru lepas tolong orang, tak payah cerita kat orang lain, tak payah kita ambil gambar kita sendiri, naik kat Facebook, naik dekat Instagram, tak payah. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit. Kita dah tolong orang, tak perlu ungkit lagi. Nampak? Ni tidak kita ungkit lagi. Oh, dulu aku dah pernah tolong kau, kenapa hari ni tak tolong saya balik? Nampak? Kita mengungkit balik apa perkara baik yang kita pernah buat. Baik, yang keenam, semata-mata mengharap rahmat dari Allah. Ni je macam Ustaz cakap tadi. Kita buat baik,
kita mengharapkan hanya satu saja, iaitu rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah. Kita bagi duit 1,000, kita bagi duit berapa ringgit sekali pun kita bagi, tak perlu kita mengharapkan dapat duit balik, tak. Kita mengharapkan supaya Allah bagi kasih sayang dia, rahmat dia kepada kita. Sebab dengan kasih sayang Allah saja kita boleh masuk syurga. Baik, fadilat ikhlas. Fadilat ni kebaikan lah yang kita dapat disebabkan sifat ikhlas kita. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Allah akan lebih sayang, Allah akan lebih cinta kepada kita. Begitu juga dengan Rasul, sebab sifat ikhlas ini merupakan sifat yang ada pada diri Rasulullah juga. Jadi Nabi akan lebih sayang kita. Baik, yang kedua, ibadahnya diterima Allah. Macam Ustaz cakap tadi, amalan ataupun ibadah kita yang bukan kerana Allah, Allah tak akan terima walaupun kita buat sebanyak-banyaknya. Baik, yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Bila ikhlas kerana Allah, kita tak menunjuk-nunjuk, maka pahala terus dapat dekat kita. Tapi kalau kita menunjuk-nunjuk, pahala tu tak dapat. Nampak? Baik, yang keempat, jiwa tenang dan tenteram. Bila kita tak mengharapkan apa-apa melainkan rahmat Allah, kita akan jadi tenang. Kita tolong orang, kita rasa tenang. Nampak? Kita tak perlu mengharapkan orang ni mesti kena balas ni, tak. Kita akan jadi lebih tenang. Baik, yang kelima, amal kebajikan lebih sempurna. Maknanya kita punya ibadah lebih sempurna. Sebab semua ni kita tahu untuk Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kalau untuk Allah Ta'ala, takkan kita nak bagi yang tak elok. Mesti kita nak solat elok-elok, kita nak bagi semua yang terbaik sebab kerana Allah. Yang keenam, dihormati masyarakat. Masyarakat akan rasa hormat dekat kita sebab kita tahu kita ni orang yang suka menolong tanpa balasan. Maknanya dia tolong kita, setengah orang dia tolong orang lain dengan mengharapkan balasan. Jadi orang pun rasa pelik, kenapa dia tiba-tiba tolong aku ni? Mesti nak sesuatu pada aku. Tapi orang yang ikhlas ni, dia suka tolong orang tanpa balasan. Dia tak pernah minta apa-apa daripada orang, tak ada kepentingan apa-apa dengan orang, tapi dia tolong itu kerana Allah Ta'ala. Baik, kita tengok akibat tidak ikhlas. Apa pula yang kita dapat, perkara buruk yang kita dapat disebabkan kita ni tidak bersifat ikhlas. Pertama, dimurkai Allah. Allah akan marah ataupun benci kepada orang yang tidak ikhlas ini. Yang kedua, ibadahnya sia-sia. Ibadah yang bukan kerana Allah, Allah tak terima. Penat saja kita solat, penat saja kita keluarkan duit, penat saja kita keluarkan tenaga, tapi Allah tak terima. Yang ketiga, berdosa pula tu. Dah lah penat berdosa, dah telah berdosa, Allah tak terima pula tu. Nampak? Jadi sia-sia sangat. Yang keempat, amal kebajikan tidak sempurna. Kebajikan kita jadi tak sempurna disebabkan sifat kita yang tidak ikhlas kerana Allah. Yang kelima, jiwa resah gelisah. Kita rasa resah je, kenapalah aku dah tolong orang tak tolong aku balik ni. Nampak? Aku dah bagi dia ni, patutnya bagilah kat aku balik. Nampak? Kita jadi resah gelisah memikirkan benda tu. Yang keenam, dibenci masyarakat. Masyarakat jadi benci dengan kita sebab dia tahu kita tolong orang, kita nak orang tolong kita balik. Jadi perasaan itu menyebabkan orang rasa tak senang. Oi, dia ni tolong aku ada sebab ni. Nampak? Jadi orang nak duduk dekat dengan kita pun tak selesa. Jadi kalau kita datang pun orang tahu kita ni ada sesuatu yang kita nakkan pada orang tu. Jadi orang rasa tidak selesa. Baik, jadi cukup itu sekadar pada Ustaz. Kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Ustaz akan bagi latihan untuk subjek untuk pelajaran ikhlas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.